Malaysia memiliki keistimewaan yang berkait rapat dengan ciri-ciri latar belakang masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai etnik. Mereka saling berhubungan dengan menggunakan bahasa Melayu yang diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dalam pertuturan harian sehingga membolehkan mereka bertutur dengan fasih. Keadaan ini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia dapat hidup bersatu walaupun mempunyai bahasa, agama dan kepercayaan yang berbeza. Antara aspek yang menyumbang pada keunikan masyarakat Malaysia ialah kepelbagaian makanan yang dijadikan sebagai salah satu warisan etnik-etniknya. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan yang beraneka jenis, warna dan rasa, serta memaparkan sejarah masakan yang menarik untuk diketahui dan dipelajari bersama. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita belajar cara memasak masakan Melayu, Cina dan India. Masak lemak ialah sejenis masakan Melayu yang mempunyai asal-usul tradisi Nusantara dalam pembikinannya. Jenis juadah ini terkenal di negara rumpun Melayu Nusantara iaitu Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Masak lemak ialah sinonim dengan masakan yang menggunakan santan kelapa. Jenis makanan ini merangkumi penggunaan daging dan sayuran. Walaupun masak lemak dikaitkan dengan masakan gulai yang berkuah cair, tetapi terdapat juga jenis yang berkuah pekat, bergantung kepada kepekatan dan penggunaan santan serta air dalam masakan. Variasi masak lemak juga terdiri daripada jenis yang pedas, tidak pedas, savory ataupun manisan. Penggunaan atau kaedah masak lemak ini sangat lazim pada budaya yang asal-usulnya di kawasan yang banyak menggunakan pokok kelapa dalam kehidupan dan pemakanan seharian. Satu menu hidangan yang popular di Malaysia dan Singapura iaitu char kway teow. Dari mana datangnya perkataan char kway teow ini? Kalau korang nak tahu, ia merupakan loghat bahasa Cina Hokkien. Jom dengar cerita sedikit sejarah bagaimana datangnya menu masakan char kway teow ini. Ia dicipta sebenarnya untuk pekerja-pekerja buruh ketika zaman buruh bermula, di mana hidangan char kway teow ini asal basic dalam masakannya berasaskan lemak babi. Ia dimasak dengan cara penggunaan lemak yang banyak untuk menghasilkan sumber tenaga dan nutrien ketika zaman itu. Selain ianya mudah dihidangkan, ia merupakan hidangan paling popular ketika itu kerana harga yang murah dan mengenyangkan. Zaman buruh ketika itu, bahannya masih tidak tumpah seperti char kway teow hari ini, iaitu kicap dan sos istimewa, cili, udang, kerang, telur, tauge dan kucai Cina. Kadang-kala, hirisan sosis Cina dan kek ikan atau bahan-bahan lain ditambah mengikut cita rasa setempat. Sedia maklum, maksud char itu sendiri adalah goreng. Jadi sebenar-benar char kway teow adalah yang goreng. Kena fahamlah sebab kita di Malaysia ini ada pelbagai bangsa seperti Melayu, India dan Cina serta suku-suku kaum bumi putera yang lain. Selera dan tekad sentiasa memenuhi selera semua kaum ini. Itu hasilnya char kway teow yang basah dan berkuah.
Malah, keaslian telah disesuaikan dengan biografi Malaysia yang majoriti rakyatnya beragama Islam. Maka, tiadalah penggunaan minyak babi dan hidangan ini lagi oleh peniaga-peniaga di pasar malam maupun di restoran tertentu. Wah, dengar je dah sedap kan? Apatah lagi bila menikmatinya. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita belajar cara masak masakan Cina iaitu char kway teow. Nak masak apa untuk masakan tradisional Cina? Jom kita tanya Pakcik Google. Okey, mula-mula kita search masakan tradisional Cina. Kita jumpa apa? Lok macam susah. Yes, char kway teow. Mudah dan simple. Jom kita cari bahan. Okay, first kita tulis dulu bahan-bahan apa yang kita nak beli. Kita takut terlupa kan. Okay, kuah itu kan cukai itu kucai. Selalu terbalik ejaan dia macam tu lah. So, okay, sebelum nak keluar rumah kita kena tutup aurat dengan sempurna. Pakai stocking, tudung labuh, tutup dada, semua tu pakai hand sock. Jangan lupa. Bila aurat dah sempurna, barulah kita boleh keluar rumah. Sebulan kita berpuasa, menahan lapar dan juga dahaga. Arti puasa memberikan kita nikmat sebenar hari Aidilfitri. Hari raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Langkah seterusnya ialah kita memasak lah. Okey, hari ni kita nak masak char kway teow yang semudah ABC. Jom kita sediakan bahan-bahannya. Yang pertama ialah kita memulakan sehelai 2 helai daun kucai, 2 ulas bawang putih yang siap dicincang, segenggam tauge, 2 ekor udang segar fresh punya, dan 1,5 sudu sos char kway teow. Ni tak payah tambah garam gula, tak payah sebab memang dah sedap. Kemudian sebiji telur ayam, secawan air masak, dan last sekali bahan pentingnya segeran char kway teow. Jom kita mula memasak. Mula-mula kita panaskan minyak. Bila minyak dah panas, kita masukkan udang tadi. Kita goreng sampai keemasan macam tu. Jangan masak sangat, tak sedap. Kemudian kita masukkan bawang putih. Bila bawang putih dah naik bau, kita masukkan sos tadi. Kita masuk, ambil kau slow mo gitu. Bila dah masukkan, kita kacau. Kemudian kita masukkan kway teow. Ni pun nak slow mo juga. Tak apalah. Kita kacau. Bila dah sebati tu, kita masukkan pula sebiji telur ayam. Kalau nak masuk 2 biji pun tak apa. Sebiji boleh, 2 biji pun boleh, tak apa. So kita kacau. Kemudian kita masukkan kucai yang tadi kita tulis cukai tu dengan tauge. Kita kacau lagi bagi sebati. Kacau. Wah, berjoget. Bila sebati tu kita masukkan air masak tadi. Secah air masak. Itu dia chef kita masak. Import daripada China. Dan tada, ini hasilnya. Untuk nak bagi nampak cantik ataupun untuk sentuhan terakhir, kita letak selai 2 daun sup dan beberapa irisan cili. Sedap. Dan char kway teow dah siap. Sekarang saya nak kongsikan resepi makanan India pula. Resepi ni simple dan sedap tau. Mungkin korang selalu jumpa roti puri ni kat kedai mamak kan? Hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak buat roti puri ni. Memang sangat-sangat senang cara nak buatnya.
Makanan roti puri ini berasal daripada benua kecil India yang mempunyai sejarah kewujudan yang beribu tahun. Perkataan puri adalah berasal daripada bahasa purba iaitu purika, yang mana bermaksud mengisi. Ia juga sebenarnya adalah makanan ringan yang paling popular waktu sarapan pagi ataupun minum petang. Ia paling digemari oleh rakyat negara India, Pakistan, Bangladesh dan kini di Malaysia juga. Hidangan puri adalah makanan dalam kategori roti goreng seperti roti naan, chapati atau roti canai, di mana ia biasa dihidangkan dengan berbagai gulai ataupun sambal yang istimewa. Puri di negara Malaysia dulu hanya digemari oleh masyarakat keturunan India sahaja, tetapi kini semua kaum sudah menyukainya. Roti puri enak dimakan ketika panas kerana ia lembut, kembang dan ada gelembung. Tetapi bila sejuk ia jadi keras, liat dan menjadi lepis seperti roti canai. Okey, jom kita tengok cara membuat roti puri. Macam mana? Terliur kan tengok kawan-kawan kita masak? Masakan ni bukan sahaja dinikmati oleh satu etnik sahaja tau, malahan pelbagai etnik juga. Sebagai contoh, makanan daripada pelbagai jenis mi, sup atau kuih pau antara makanan yang menjadi kegemaran etnik Cina. Tetapi makanan tersebut juga digemari oleh etnik Melayu. Begitu juga dalam hal makanan seperti roti canai yang popular dalam kalangan etnik India menjadi kegemaran masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama. Hal ini secara tidak langsung telah menjalinkan kesepaduan sosial. Kesimpulannya, kita dapat lihat betapa makanan merupakan satu aspek yang penting dalam mengukuhkan jalinan sosial antara etnik di Malaysia. Kesepaduan sosial yang terbina daripada aspek ini dapat membuktikan kepada dunia bahawa negara Malaysia boleh dijadikan sebagai sebuah negara contoh, iaitu walaupun masyarakatnya terdiri daripada pelbagai etnik, ras dan agama, namun masih dapat bersatu dan saling hormat menghormati.